Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi buku teks yang kita pilih iaitulah Al-Wafi. Al-Wafi ni dengar cerita semua dah ada ya. Al-Wafi fi Syarhil Arba'ina. Jadi kita semua ada 15 hadis ya, lebih kurang. Dan wajib dihafal sebenarnya ya, wajib dihafal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardi. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Ba'isir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafi. Lihidayatihim wa bayani syara'iddin. Bidalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih. Wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa habibuhu wa khaliluh. Afdalul makhluqin. Al-mukarramu bil Qur'anil azizil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin. Wa bis sunanil mustanirati lil mustarshidin. Al-makhsusu bi jawami'il kalimi wa samahatid din. Salawatullahi wa salamuhu alaih. Wa ala sairin nabiyyin wal mursalin. Wa ali kullin wa sairis salihin. Jadi ini muqaddimah ya. Ini dalam ilmu balaghah dikenali sebagai bara'atul istihlal ya, bara'atul istihlal. Bara'ah maknanya bijak. Istihlal maknanya kemunculan ataupun permulaan. Dalam ilmu khitabah ataupun kitabah ya, sama ada pidato ataupun penulisan, balaghah bermula dengan bara'atul istihlal, bijak dalam memulakan. Bila datang Islam, permulaan mestilah tahmid, mestilah salawat. Itu dua kandungan. Dan juga mestilah tasyahud di tengah-tengah ya, syahadatan. Tetapi tak samalah orang kata, antara pidato dengan pidato, penulisan dengan penulisan, dia tak akan sama. Merujuk kepada apa yang bakal dipersembahkan. Maka walaupun tahmid, walaupun tasyahud, walaupun salawat, itu kandungan rukun asas, tapi setiap satu itu disesuaikan menurut kesesuaian kandungan yang bakal disampaikan. Ya, cuba tengok ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Qayyumis samawati wal ardin. Tengok tu, qayyum, penegak, maha penegak kepada langit dan bumi. Mudabbiril khalaiqi ajma'in, pentadbir makhluk sekaliannya. Ini pun dah memberi bayangan kepada apa yang bakal disampaikan. Jadi apa yang bakal disampaikan ini ialah himpunan hadis-hadis yang sifatnya ialah Rabbaniyah ya, dia ketuhanan berdasarkan wahyu Rabbil Alamin.
Sifatnya qayyumiyah. Qayyumiyah maksudnya tegak, tidak rebah, teratur, ya, tidak berserabut ataupun tidak bersepah. Jadi ini adalah hadis-hadis yang akan mengurus dan mengatur kehidupan. Sebagaimana akuan alam ciptaan ini terurus, langit bumi, demikianlah adian, ya, agama pun terurus apabila kita mendapat panduan daripada hadis-hadis 40 ini. Mudabbiril khalaiki ajma'in. Ini sifat kepada hadis-hadis kita ni, hadis-hadis tadbiran, hadis-hadis pengurusan kepada dunia, pengurusan kepada akhirat manusia. Ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin. Dia pula yang menghantar rasul-rasul, selawat dan salam Tuhan kepada mereka, dihantarnya kepada sekalian mukallafi. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menghantar nabi-nabi kepada sekalian mukallafin untuk menghubungkan antara makhluk dengan Al-Khaliq, menyampaikan kehendak, perintah, larang, urusan Allah kepada mukallafin, kepada makhluk, kepada manusia yang dibebankan dengan akidah dan syariat. Li hidayatihim wa bayani syara'iddin. Tujuan datang Nabi ialah hidayah, tunjuk, dan tujuannya ialah bayan, keterangan bagi syara'iddin, ya, peraturan agama. Jadi ini orang panggil kiasan bahawa hadis-hadis yang bakal dibawa ini ialah hadis-hadis yang dianggap sebagai kesimpulan kepada syara'iddin, ya, kepada syariat-syariat beragama. Bidalailil qat'iyah wa wadihatil barahin. Semua itu datang dengan pembuktian yang putus dan penjelasan yang terang, ya. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi. Aku puji dia di atas segala nikmatnya. Wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamihi. Dan aku pohon lebih lagi kurnia dan kemurahhatiannya, ya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khalil. Aku naik saksi juga bahawa Muhammad adalah hambanya, rasulnya, kekasihnya, afdalul makhlukin, dia juga sebaik-baik makhluk, ya. Tengok tadinya disifatkan syariah itu didatangkan dengan ad-dalail qat'iyah, dalil-dalil yang putus, ya. Qat'i lawan dia zanni, ya. Tapi di sini bukanlah merujuk kepada isu qat'i dan zanni sangat, ya. Tapi maksudnya ialah dalil-dalil yang diyakini, ya, yang bersifat yaqini, ya. Sama ada Al-Quran itu memang betul-betul qat'i. Hadis kalau mutawatir juga sifatnya qat'i. Hatta hadis-hadis sahih pun sebenarnya walaupun dia zanni, tetapi cukup untuk mukallafin menerimanya sebagai taklif seperti qat'i juga, ya. Dan sifat hadis juga wadihatil barahin, jelas, tidaklah rumit, tidaklah payah. Kemudian datang selawat, penyaksian pula, syahadah yang kedua, syahadah kepada Nabi SAW. Disifatkan sebagai afdalul makhlukin, ya, sebaik-baik makhluk. Maka hadis-hadis ini juga bersifat demikian. Dia datang daripada sebaik-baik makhluk. Dia datang daripada Tuhan yang sempurna, maka kesempurnaan Tuhan dan kelebihan Nabi SAW terselah dan terjelma, ya, pada hadis-hadis yang bakal kita baca. Al-mukarrami bil Qur'anil aziz al-mu'jizatil mustamirah. Dimuliakan pula dengan Quran yang mulia, mukjizat yang berkekalan, ala ta'aqubis sinin, dengan peredaran masa, ya, walaupun masa berubah,
Masa silih berganti, Al-Quran kekal segar, tidak usang. Al-Quran dan juga hadisnya sekali lah. Jadi Al-Quran, hadis sama, sentiasa segar, tidak dimakan usia, sentiasa muda, sentiasa ceria. Hari turunnya sehingga hari ini masih lagi seperti hari pertama Quran diturunkan ataupun hadis terkeluar daripada mulut Nabi SAW. Ini jaminan Tuhan bahawa walaupun peredaran zaman, tetapi Quran tetap dengan keceriaan dan kesegarannya. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa mursalin. Selawat dan salam Tuhanlah kepadanya dan kepada sekalian Nabi. Wa ali kullin wa sairis salihin. Amma ba'du. Okey. Ini perenggan yang pertama, kita akan tengok Imam Nawawi, kita letak tajuk kecilnya iaitulah Fadailul Arba'in, kelebihan hadis 40 secara umumnya. Dan usaha-usaha ulama untuk menghimpunkan 40. 40 ni ada nilai tersendirilah. Dalam Quran, kalau kita tengok 40, iaitulah wa wa'adna Musa arba'ina lailah. Kami mengadakan pertemuan dengan Musa untuk menyambut dan menerima turunnya Taurah sekaligus. Di mana mi'ad ataupun muwa'adah ini berlaku arba'ina lailah, 40 malam. Ya. Jadi hadis digalakkan untuk dihafal, dipahami sekurang-kurangnya 40. 40 walaupun angka tu taklah besar sangat, tapi jika dihadam, jika dipahami, cukup untuk seseorang itu sekurang-kurangnya ada al-fiqhu fiddin, memahami agama secara kerangka besarnya. Ini minima yang sepatutnya diperolehi oleh seorang umat, seorang yang dikira dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqad ruwina an Ali ibn Abi Talib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'az bin Jabal wa Abi Darda wa bin Umar wa bin Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu min turukin katsirat biriwayatin mutanawwi'at anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'athahu Allah yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Jadi tengok tu, diriwayatkan, tengok ruwiya, diriwayatkan. Ini lafaz kalau kita mengaji ulum hadis dipanggil siratul tamrid. Ayat yang membayangkan lemah, ayat yang membayangkan lemah. Dia sirah ada dua, siratul tamrid, siratul tasrih, siratul jazmi, siratul tamrid, siratul jazmi. Kalau rawayna, kami riwayatkan, sami'na, balaghana, haddatsana, itu orang panggil siratul jazmi, sirah yang tegas, biasanya digunakan untuk hadis-hadis yang sahih ataupun sekurang-kurangnya hasan. Tapi kalau hadis dhaif, adab meriwayatkannya ialah siratul tamrid, ayat yang menggambarkan kelanggaran dan juga ada penyakit, bahawa hadis ini ada masalah, jadi tidak disamakan dengan hadis yang tak ada masalah. Jadi diriwayatkan mana hadis ini dhaif, daripada Ali, daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Mu'az, daripada Abi Darda, daripada Ibn Umar, Ibn Abbas, Anas, ramai, Abu Hurairah, Abu Sa'id, tetapi semuanya dhaif. Daripada jalan yang banyak, dengan riwayat yang pelbagai,
lebih kurang matanya, man hafizha ala ummati arba'ina hadisa, siapa yang hafazkan kepada umatku 40 hadis, min amri diniha, daripada urusan agamanya, ba'asahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha, Tuhan akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam kumpulan fuqaha wal ulama, dan juga ulama. Wa fi riwayatin ba'asahullahu faqihan alim, Tuhan akan bangkitkan dia sebagai seorang yang faqih lagi alim. Riwayat Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida, aku, jadi Nabi SAW, baginya pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, sokongan, dan pemberi kesaksian, ya, supaya dia diselamatkan daripada neraka, waliyazubillah, dimasukkan ke syurga ataupun ditinggikan darjat syurga jika dia telah ahli syurga. Itu maksud syafaat dan juga syahadah. Wa fi riwayat Ibn Mas'ud, qila lahu dukhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, dikatakan kepadanya, masuklah daripada mana-mana pintu syurga yang kau mahu. Wa fi riwayat Ibn Umar, kutiba fi zumratil ulama'i wa husyira fi syuhada, dia akan dicatat tergolong di kalangan ulama dan dihimpun tergolong di kalangan syuhada. Wattafaqal hufaz ala annahu hadithun dhaif, tengok hadis banyak, perawi pun ramai, tapi sepakat hufaz. Hufaz ialah ahli hadis, jamak hafiz. Ahli hadis, ada yang bergelar Amirul Mukminin fil hadis, ada yang bergelar Al-Hakim, ada yang bergelar Al-Hafiz, ada yang bergelar Al-Muhaddis, ada yang bergelar Al-Musnid. Orang yang terlibat sepenuh masa dengan hadis, sanad dan matan, riwayat dan riwayah dipanggil hufaz ataupun hafiz. Jadi mereka bersepakat bahawa annahu hadisun dhaif, ini hadis yang dhaif. Wa in kathurat turuqu, semua jalan dia banyak jalan, tapi tidak terdaya untuk ditingkatkan kepada hasan li ghairihi, sekurang-kurangnya dia masih lagi hadis dhaif. Tapi dhaif yang tidak teruk, dipanggil ad-dhaiful ladzi yanjabir, dhaif yang masih boleh ditampung, ataupun al-hadisud dhaifu al-khafifud dha'fi, ya, hadis yang lemah tetapi lemah dia tak teruk. Wa qad sannafa al-ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yuhsa min al-musannafat. Jadi ulama kita beramal dengan hadis. Buktinya penulisan banyak, tidak terhitung. Arba'in. Fa awwalu man alimtuhu sannaf Abdullah ibn al-Mubarak. Ini Amirul Mukminin fil hadis, anak murid kepada Ibnu Syihab az-Zuhri, guru kepada hadis di tanah Khurasan, yang melahirkan akhirnya Bukhari, Muslim dan sebagainya. Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu anhu. Dia ada kitab Al-Arba'in. Kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi, kemudian Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai, kemudian Al-Ajurri, kemudian Al-Asfahani, kemudian Ad-Darul Qutni, Al-Hakim, Abu Nu'aim, As-Sulami, Abu Al-Malini, As-Sabuni. Ya. Ini disebut senarai yang pernah mengarang dalam hadis arba'in, ya, antara yang terakhirnya Al-Baihaqi, ya, wa khalaiqu la yuhsan, dan ramai lagi ulama yang tidak terhitung, minal mutaqaddimin wal mutaakhir, sama ada orang dulu ataupun orang kemudian, ya. Wa qad istakhartullah, aku pun istikharah, jama'a arba'ina hadisan, untuk himpun 40 hadis juga. Itu tidaan bihaula'il a'immatil a'lam. Tengok, ni rendah diri dia. Dia kata, aku ingin mencontohi tokoh-tokoh besar sana, wahufazil Islam, dan ahli-ahli hadis di kalangan orang Islam ini. Wa qad ittafaqal ulama ala jawazil amali bil hadis ad-dha'if fi fadail al-a'mal. Okey, alasannya ulama kita mengharuskan beramal dengan hadis dhaif. Tapi bukan akidah, bukan syariah, bukan akal, dia ialah fadailul a'mal, kelebihan amalan. Dan hadis ini termasuk kelebihan memahami, menghafal dan juga menekuni, mengeluarkan hukum daripada 40 hadis. Wa ma hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Jadi kalau tak ada hadis ni pun kita ada hadis yang lebih kukuh.
Iaitulah hadis mutawatir, liyuballigha syahidu minkumul ghaib, ataupun hadis yang masyhur. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Hendaklah yang hadir beritahu kepada orang yang tidak hadir. Hendaklah orang yang ada hadis sampaikan kepada orang yang tidak ada hadis. Kemudian kita ada hadis naddarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha, ya. Ini doa Nabi SAW. Semoga Tuhan ceriakan seseorang dengar perkataanku, dia menghafalnya, lalu dia tunaikan kepada orang lain pula sebagaimana yang dia dengar, mana tanpa tambah dan tanpa kurang, ya. Okey. Itu dari segi konsep penulisan, ya, ataupun asas penulisan. Kemudian kandungannya pula macam mana? Hadis 40 ni. Summa minal ulama man jamal arba'ina fi usuluddin. Ada yang 40 usuluddin saja akidah. Wa ba'dhu fil furu', ada 40 furu', mana masail saja, macam al-arba'in fil ahkam, karangan al-Imamul Munziri, yang diterjemah hari ini, ya. Wa ba'dhu fil jihad, arba'un fil jihad. Ada fil zuhud, ada fil adab, ada akhlak, ya. Wa ba'dhu fil khutab, pidato-pidato Nabi, al-khutabul nabawiyah. Wa kulluha maqasidu hasanah. Itu semua matlamat yang baik, dia kata. Radhiyallahu an qasidiha, semoga Tuhan redha kepada yang berniat. Sekurang-kurangnya mereka mendapat pahala niat. Wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kullihi. Aku nampak untuk himpun 40 yang lebih penting. Wa hiya arba'una hadisan mustamilatan ala jami'i dzalik. Ya, 40 hadis meliputi semua itu. Wa kullu hadithin minha qa'idatun 'azimah. Setiap satu hadis itu kaedah agung. Min qawaididdin qad wasafa ulama bi anna madar al-Islam alaihi. Ulama kita sifatkan bahawa Islam berlega di atas hadis-hadis ini. Au nisfal Islam, ada setiap hadis itu separuh Islam, ataupun sulusul Islam, disifatkan kepada setiap hadis itu. Jadi dia pilih untuk hadis-hadis yang dipanggil qawaiduddin, ya, kaedah-kaedah agama ataupun prinsip-prinsip keseluruhan agama, dipanggil kulliyatiddin, ya, ataupun dipanggil mahasinuddin, ya, kecantikan agama, ataupun dipanggil madaruddin, ya, agama berlega di sekitarnya. Jadi dia pilih untuk setiap hadis itu adalah hadis yang bersifat jawami'ul kalim, ucapan ringkas padat Nabi SAW, meliputi agama keseluruhannya ataupun isu terbesar dalam agama. Summa altazimu fi hazil arba'in an takuna sahihatan wa mu'azzamuha fi sahihil Bukhari wa Muslim. Aku beriltizam 40 ini semuanya sahih, dan kebanyakannya daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Wa azkuruha mahzufatal asanid. Okey, ini orang panggil tabiat ataupun sifat kepada kitab-kitab mutaakhirin, kutubul mutaakhirin, kitab orang kemudian. Dia sifat dia mahzufatul asanid. Sanadnya dihazaf, dibuang. Yang ada hanyalah sahabat. Hadis pertama Umar saja yang ada. Hadis kedua pun Umar, hadis ketiga Ibnu Umar. Kemudian Nabi SAW. Itu sanad yang telah dibuang. Nak rujuk sanad, rujuk balik Bukhari, rujuk balik Muslim, rujuk balik siapakah yang mengeluarkan hadis itu dalam kitab asalnya. Liyashula hifzuha. Dia kata tujuannya supaya mudah hafal. Nama-nama banyak tu payah nak hafal. Wa ya'umul intifa'u biha. Manfaatnya lebih luas, insya-Allah taala. Summa utbi'uha bi babin fi dhabti khafiyyin bi dhabti khafiyyi al-faziyah. Aku akan sebut lafaz-lafaz yang perlu diterangkan. Ini kita asal hadis arba'in. Arba'in sebenarnya Imam Nawawi dia ada syarah. Dia syarah sendiri kepada arba'in, tapi yang kita ni kita pilih syarah orang lain, syarah moden. Iaitulah Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, ya. Kemudian akhir sekali dia kata wa yang bagi li kulli gharibin fil akhirah ay ya'rifa hadhihi al-ahadith lima ishtamalat alayhi min al-muhimmat wa ihtawat alayhi min at-tanbih ala jami' at-ta'at wa dhalika zahirun
liman tadabbarahu wa 'ala Allah i'timadi wa ilaihi tafwidi wa istinadi wa lahul hamdu wan ni'mah wa bihi taufiq wal ismah. Ya. Jadi sepatutnya bagi setiap pencari akhirat untuk mengenali hadis-hadis ini kerana dia mengandungi hadis-hadis terpenting dan dia ingatan kepada ketaatan, dan itu zahir bagi siapa yang merenungnya. Kepada Allah tempat aku bergantung dan kepadanya tempat aku kembali dan kepadanya tempat aku menyandar. Bagi Allah segala pujian dan nikmat dan kepadanya lah taufik dan juga penjagaan. Ya. Kita minta daripada Tuhan untuk dipermudahkan dan dipelihara daripada kesalahan-kesalahan. Ya. Okeylah. Kemudian kita langsung kepada hadis yang pertama. Ya. Hadis yang pertama. Hadis pertama muka surat 11. Ya. Teks kita ni pun muka surat 11. Ya. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Daripada Amirul Mukminin, ini orang panggil laqab, ya, gelaran dia. Abi Hafsin, bapak singa, ini kunyah. Umar, ini baru nama, ya, nama dia Umar. Ibnul Khattab, ini nasabnya, ya, bapanya Khattab. Radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi SAW bersabda, dia dengar sendiri. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan dengan sebab niat. Adanya amalan dengan sebab adanya niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Jadi hasil daripada amalan kepada tuannya ialah apa yang dia niatkan. Kalau niatnya betul, amalannya berhasil. Kalau niatnya tak betul, maka amalannya tidak berhasil. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya niat ialah Allah dan Rasul. Hijratuhu ila Allah wa rasul, maka dia akan dapat pahala hijrah kerana Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang hijrahnya kerana dunia yang ingin diperolehinya, awi mura'atin yang kihuha, ataupun perempuan yang ingin dikahwininya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya ialah kepada apa yang dihijrahkan itu. Apa yang dihijrahkan itu ialah dunia. Apa yang dihijrahkan itu ialah perempuan. Tapi tidak disebut, ya. Bagi tujuan ihanah, dipanggil menghina, ya. Adapun Allah dan Rasul disebut, ya, bagi tujuan ikram ataupun takrim, ya, memuliakannya, ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rawahu Imam al-Muhaddithina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari. Seorang, keduanya Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi al-Naisaburi. Jadi al-Bukhari terkenal dengan nisbahnya al-Bukhari. Muslim dikenali dengan namanya Muslim. Nama Bukhari ialah Muhammad, tapi dia lebih dikenali sebagai Al-Bukhari. Muslim nisbahnya ialah An-Naisaburi Al-Kushairi, tapi dia lebih dikenali dengan namanya sendiri Muslim. Fi sahihaihima,
pada kedua kitab sahihnya, allazaini huma ashahul kutubil musannafah, yang mana kedua-duanya adalah kitab yang paling sahih selepas kitab Al-Quran yang ditulis dalam ilmu hadis, ya. Okay. Kemudian takhrij panjang tu kita tinggal ahamiyatuhu, ya, kepentingan hadis ini, ya. Apa kepentingan hadis, ya? Dia dengar, jelas, ya? Ahamiyatul hadis, inna hadzal hadis minal ahadisil muhim al-hammah. Ini hadis penting. Allati 'alaiha madarul Islam. Di atasnya berlega dan berpaksinya agama. Fahuwa aslun fid din wa 'alaihi taduru ghalibu ahkamihi, ya. Hadis ini asal, menetapak kepada agama, dan wa 'alaihi taduru ghalibu ahkamihi, ya. Kebanyakan hukum berlegar pada hadis ini. Kebanyakan hukum fiqh merujuk kepada hadis ini, ya. Wa yattadhihu hadza min kalamil ulama. Qala Abu Daud pengarang kitab As-Sunan, Sunan Abu Daud, yang merupakan hadis-hadis hukum, hadis-hadis fiqh, bermula daripada kitab Taharah. Dia kata inna hadzal hadis nisful Islam. Jadi hadis innamal a'malu binniyat ni separuh agama. Kenapa? Li'anna din imma zahirun wa huwa al-amal atau batinun wa huwa an-niyyah. Jadi agama sama ada zahir agama iaitu amalan, ataupun batin agama iaitu niat. Jadi hadis ini bercakap tentang niat bagi amalan, maka dia separuh agama, ya. Ahmad dan Asy-Syafi'i al-Imaman al-Jalilan, apa dia kata? Yadkhulu fil hadis innamal a'malu binniyat sulusul ilmi. 1/3 ilmu masuk dalam innamal a'malu binniyat. Kerana kita hanya ada 3 anggota, yang membentuk amalan, iaitu amalan hati, amalan lidah, dan juga amalan anggota. Jadi hadis ini berkait dengan a'malul qulub yang merupakan semulia-mulia amalan. Maka hadis ini 1/3 dan 1/3 yang terpenting. Dia kata wasababu zalika anna kasbal 'abdi yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Usaha atau amalan hamba berlangsung dengan hati, dengan lidah, dan juga dengan anggota. Di sana ada amalan hati, amalan lidah, dan amalan anggota-anggota lain. Faniyatu bil qalbi ahadul aqsami salasah. Jadi niat dengan hati ini satu daripada 3. Walidzalika istahabal ulama an tustaftaha bihi al-kutub wal musannafat. Ulama kita galakkan supaya kitab penulisan dimulakan dengan hadis ni. Faja'alahu al-Bukhari fi awwali sahihi. Orang yang pertama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis pertama dalam kitab ialah Bukhari. Hadis pertama dia ialah hadis innamal a'malu binniyat. Dan dia jadikannya sebagai muqaddimah. Walidzalika wabtada bihi Nawawi. Imam Nawawi sendiri pengarang kitab kita ni, 3 kitab dia bermula dengan hadis ni, iaitu Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, dan juga Al-Arba'in kita. Wa faidatu hadza al-bad'u bihadzal bad'i tanbihu talibil ilmi an yusahhiha niyyatahu liwajhi Allah taala. Faedah dimulakan dengan hadis kita ini ialah memperingatkan pelajar supaya memperbetulkan niat liwajhillah, untuk cari perkenan Tuhan, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, wa amalil khairi, dan beramal. Jadi ilmu pun bermula dengan niat yang baik, amal pun bermula dengan niat yang baik. Wa mimma yadullu ala ahamiyati an-nabi sallallahu alaihi wasallam khatabih. Menunjukkan kepentingannya, hadis ini termasuk dalam al-khutab an-nabawiyah, khutbah. Kita tahu khutbah ada keseriusannya, ada kesungguhannya, ada
keutamaannya berbanding dengan ucapan-ucapan biasa. Kama fi riwayatil Bukhari, summa khataba bihi Umar. Hadis ni sekali lagi naik mimbar di zaman Umar. Wa Abu Ubaid, qala Abu Ubaid, Abu Ubaid ibnu Salam, ya, pengarang kitab Gharibul Quran, Gharibul Hadis, Al-Amwal. Laisa fil ahadis ajma'u wa aghna wa aktsaru faidatan minhu. Dia kata tidak ada hadis yang lebih lengkap, lebih diperlukan, lebih kaya, lebih mewah dan lebih banyak faedahnya lebih daripada hadis kita ini. Ya. Lughatul hadis Hafs an Abi Hafsin Amirul Mukminin Abi Hafsin. Al-Hafsu al-Asadu wa Abu Hafsin kunyatun li Umar. Jadi Abu Hafsin Abul Asadi, ya. Innama adatu hasrin tusbitul mazkur ba'daha wa tanfi ma adaha. Okay. Innama, kita terjemah sesungguhnya. Dia kalau kita kata al-a'malu bin niyat ataupun al-a'malu bin niyah, amalan dengan niat itu tidak kukuh. Kerana boleh difahami, boleh ditanya, adakah di sana amalan tanpa niat? Tapi bila disebut innamal a'malu bin niyat, hanya senya amalan dengan niat. Maksudnya tidak ada amalan tanpa niat. Amalan ialah dengan niatnya. Kalau tanpa niat, jawabnya tidak ada amalan. Itu maksud perkataan innama. Tusbitul mazkur, mengesahkan yang disebut saja. Wa tanfi ma adah. Lain daripada itu dinafikan. Innama ni macam la dengan illa juga. La ilaha illallah. Kalau kita dengan ungkapan lain, innamallahu ilah. Innamal ilah Allah. Ya? Tuhan hanyalah Allah. La ilaha illallah. Ini begitu. La amala illa biniyatin. Tiada amalan melainkan dengan niat. Ya? Itu satu makna, mendatangkan satu makna. Ya? Innama dengan la yang diregukan dengan illa. Ya? Biniyat jam'u niyah. Wahia fil lughati, niat pada bahasa al-qasdu, bertujuan, bermatlamat, menginginkan sesuatu sengaja. Wa fil istilah al-qasdul muqtarinu bil fi'li. Istilahnya dia niat yang diiringi dengan kelakuan. Kalau niat saja orang tak panggil niat, orang panggil azam, orang panggil raghbah, keinginan, orang panggil amal, angan-angan, cita-cita, raja. Tapi kalau an-niyah, dia mesti dilaksanakan. Sebab mazhab kita Syafi'i, masa nak buat tu orang panggil niat. Kalau sembahyang, masa takbirnya. Kalau berihram, masa kita niat nak masuk kepada amalan umrah atau haji itu. Sebelumnya tidak dianggap niat. Imri'in insan, rajulan kana aw imra'atan, ya. Hijratuhu al-hijratu lughatan at-tarku. Hijrah dari segi bahasa meninggalkan. Mana hajartuhu taraktuhu. Hajartu fulanan taraktuhu. Aku tinggalkan seorang itu. Wa syar'an mufaraqatu daril kufri ila daril islami khawfal fitnah. Berpisah daripada negara kafir, pergi ke negara Islam kerana takutkan fitnah. Takutkan ujian yang mengganggu agama. Maka ditinggalkan negeri fitnah, negeri kafir, ke negeri Islam, negeri aman. Maksud di sini ialah Mekah ke Madinah lah. Mekah sebelum pembukaan. Ke Madinah selepas hijrah Nabi SAW. Ya. Maksud dalam hadis kita al-intiqal min Mekah wa ghairiha ila al-Madinati qabla Fathi Makkah, ya, selepas buka kota Mekah tak ada hijrah lah. La hijrata ba'dal fathi. Jadi maksudkannya ialah hijrah inilah hijrah nabawiyah dan hijrah para sahabat di zamannya. Ilallahi ila mahalli ridahi niyatan wa qasda. Ilallah, kepada Tuhan, bukan maksudnya dicari Tuhan. Dicari tempat duduk dia, bukan, kepada tempat redanya. Dari segi niat dan juga dari segi qasad. Mana niatnya kerana Allah. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi qabulan wa jazaa. Maka hijrahnya kerana Allah dan kepada Allah dan Rasulullah. Maksudnya dari segi pahala, ya.
dan juga pembalasan. Diterima, ya. Ad-dunya yusibuha li gharadin dunyawiyyin yuridu tahsilah, kerana tujuan agama yang ingin dicapainya, ya. Okey, sababul wurud. Hadis kita ni ada sababul wurud. Dia bukan semua hadis ada sababul wurud, sebagaimana tidak semua Quran ada sababul nuzul. Sababul wurud maknanya kenapa hadis ni keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawat Tabarani fi Mu'jamih al-Kabir bi isnadin rijaluhu thiqat an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana fina rajulun khataba imra'atan yuqalu laha Ummu Qais. Di kalangan kita ada seorang lelaki meminang seorang perempuan namanya Ummu Qais. Fa'abat an tatazawwajah. Ummu Qais tak mahu berkahwin dengan lelaki ini hatta yuhajir, kecuali kalau dia berhijrah. Fahajar, jadi dia berhijrah. Orang lain berhijrah sedih, kerana tinggal kampung halaman, dia hijrah gembira, ya, kerana akan bertemu tunangnya. Fatazawwajaha fakunna nusammih muhajir Ummu Qais, ya. Jadi akhirnya dia hijrah dan dapat kahwin, tapi kita namakan dia sebagai Muhajir Ummu Qais. Orang lain Muhajirullah wa Rasulihi, dia Muhajir Ummu Qais. Dan bezalah di antara Ummu Qais dengan Allah dan Rasul. Warawa Sa'id bin Mansur fi sunadihi bi sanadin ala syarti syaikhain Ibn Mas'ud qala man hajara yabtaghi syai'an fa inna ma lahu min dhalika ajru rajulin, ya. Man hajara yabtaghi syai'an fa inna ma lahu min dhalika mislu ajri rajulin hajara liyatazawwaj imra'atan yuqalu laha Ummu Qais faqilahu muhajir Ummu Qais, ya. Jadi siapa yang berhijrah, Ibn Mas'ud kata, mencari sesuatu yang bukan Tuhan dan Rasul, maka dia sepertilah pahala seorang lelaki yang berhijrah untuk mengahwini seorang perempuan yang namanya Ummu Qais. Maka dia adalah muhajir Ummu Qais. Fiqhul hadis, yang pertamanya ishtiraatun niyah, disyaratkan niat. Ittafaqal ulama ala anna al-a'mala as-sadirah min al-mukallafin al-mu'minin la tasiru mu'tabaratan syar'an wa la yatarattabu as-sawabu ala fi'liha illa bin-niyyati. Ya, sepakat ulama, amalan yang muncul daripada mukallafin beriman tidak dikira dari segi syarak dan tidak ada pahala kecuali kalau dia niat. Tanpa niat jawabnya tak sah, dan tanpa niat jawabnya tidak ada pahala. Wa niyyatu fil ibadatil makhsusah. Niat boleh berlaku pada ibadat maksudah. Di mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, ya, membezakan di antara maqasid dengan wasail. Macam wudu dengan sembahyang, wudu dengan solah. Solah adalah maksud, itu yang dimaksudkan, itu yang dituju. Adapun wudu adalah wasilah, ya. Jadi macam mana? Kena niat dua-dua ke? Mazhab kita Syafi'i tak beza. Sembahyang pun kena niat, wudu pun kena niat. Adapun mazhab Hanafi, dia hanya niat pada solah saja. Adapun wudu tak wajib niat, ya. Wudu sebab dia wasail, ya, wasilah. Ruknun min arkaniha. Dan dalam ibadat maksudah dia rukun. Fala tasihhu illa biha, tak sah. Amma ma kana wasilah kal wudu wal ghusli, Hanafi dia kata syartu kamal. Dia hanya syarat sempurna, maknanya sunat. Ditahsili sawab supaya ada pahala. Syafi'iyah kata syartu sihah, syarat sahih. Maknanya rukun jugalah. La tasihu al-wasail illa biha. Yang kedua, waktu niat. Bila waktu niat? Jawabnya awalul ibadah, permulaan ibadat. Kalau sembahyang, takbiratul ihram. Kalau haji, masih ihram di miqat. Kalau kecuali puasa, puasa boleh waktu malam. Kerana payah nak tunggu waktu fajar. Kerana masyaqqah, maka diizinkan. Ada hadis khusus. Malam yubayyitis siyama fala siyama lahu. Ya, siapa yang tidak memalamkan niat untuk puasa, maka tiada puasa baginya.
Jadi untuk puasa tidaklah sebelum fajar, kerana itu ialah masyakkah. Menunggu waktu fajar bukan mudah, mungkin tertidur dan sebagainya. Ya. Wa mahallu niyatil qalbu. Okey, tadi dari segi waktu, mahal, tempatnya mana? Hati. Bukan lidah lah, hati yang disyaratkan. Fala yusyaratu talafuz, tidak semestinya bertalafuz, berlafaz. Ya, nawaitu tu. Wa yushtaratu fi ta'yil manwi wa tamyizi an ghairihi. Kena ada ta'yin, tentukan. Kalau semayang apa? Zuhur ke, asar ke, fardu ke, sunat ke, adat ke, tunai ke, adaan ataupun qadaan. Wujubul hijrah. Habis selesai pasal niat. Pada hijrah. Dia bawa contoh niat pada hijrah. Orang kata kalaulah ada amalan yang tidak perlu niat, ialah hijrah. Kerana hijrah ni sukar, amalan berat. Tetapi hijrah pun seberat itu tanpa niat jawabnya sia-sia. Macam tidur. Al-hijratu min ardil kufar ila diyaril Islam wajibatun alal muslimin alladhi la yatamakkanu min izhari dini. Jadi hukum hijrah wajib. Iaitulah kepada orang Islam yang duduk di negeri kafir yang tak mampu untuk menegakkan syariat ataupun syiar, maka dia kena pindah ke negeri Islam. Wa hadzal hukmu baqin wa ghairu muqayyadin. Hukum ini kekal. Adapun hadis la hijrata ba'dal fathi, itu hijrah di zaman Nabi SAW yang berbentuk siasah syariah yang merupakan sebahagian daripada sirah Nabi SAW dan para sahabat secara khusus. Wa tutlaqul hijrah, Nabi kata la hijrata ba'dal fathi. Lepas buka kota Mekah tak ada lagi hijrah. Iaitu dah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Hijrah juga digunakan oleh dengan makna tasawuf, dengan definisi Nabi SAW yang lebih luas. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Tuhan. Jadi kembali kepada makna asal bahasa dan kembali kepada semangat umum beragama. Wa hajrul muslim akhahu fawqa salas. Itu hijrah juga. Seorang yang tinggalkan kawannya lebih 2-3 hari yang haram. Wa hajrul mar'ati firasya zawjiha. Perempuan yang nusyuz, yang tak tidur dengan suaminya. Wa qad yajibu 'alal muslim an yahjura akhahul muslim al-'asi. Jadi orang Islam wajib hijrah seorang Islam yang aku maksiat, ya. Kama yajuzu an yahjura zawjatan nashizah. Suami pula berhak untuk meninggalkan isterinya yang syuzuz, yang degil, yang keluar daripada ketaatan suami, dengan dihukum ditinggalkan tempat tidurnya. Kemudian yang keempat, yufidul hadis anna man nawa amalan salihan famanahu min al-qiyabihi udhrun qahir. Ada di sana yang tidak ada amalan pun. Niat sahaja. Niat dapat pahala dah. Contohnya orang yang nak buat baik tetapi terhalang. Macam sekarang, ya. Niat pergi masjid tapi masjid dah tutup. Niat pergi Mekah pun dah tutup. Niat nak buat baik tiba-tiba tak berkemampuan, sama ada tak sihat, demam, ataupun kurang duit, kurang belanja nak sedekah. Fa innahu yusabu alaih. Dia dah dapat pahala kerana terhalang. Imam Baydawi kata wal a'mal la tasihhu bila niyatin. La'anna niyata bila amalin yusabu alaiha. Amalan tidak sah tanpa niat. Kerana niat tapi niat tanpa amal boleh diberi pahala. Kalau amal kalau tak ada amalan, kalau tak ada niat, memang tak ada pahala. Tapi di sana ada yang tidak ada amalan, ada niat saja, berpahala. Wal amalu bila niyatin haba. Niat, amalan tanpa niat itu sia-sia. Wa misalun niyati fil amal karruhi fil jasad. Umpama niat pada amalan seperti ruh pada jasad, nyawa. Fala baqa'il jasadi bila ruh. Tiada kekal bagi jasad tanpa ruh. Wala zuhuri ruh fi hadzal alamin ghairat ta'alluqin bijasadin, wala zuhura lirruhi fi hadzal alami min ghairi ta'alluqin bijasad, ya. Tidak muncul ruh pada alam yang tanpa berkait dengan jasad.
Wa yurshiduda ilal ikhlas. Yang kelima, hadis ini menunjuk kita kepada keikhlasan pada amal. Jadi innamal a'malu binniyah dengan makna bil ikhlas. Jadi hadis ini kisah keikhlasan. Wal ibadah hatta yuhassil al ajra wa yas-sawaba fil akhirah wa taufiq wal falah fid dunya. Kemudian yang keenam, kullu amalin nafi' wa khabar wa khairin yusbihu bin niyati wal ikhlasi wa ibtigha'i ta'ala ibadah. Semua amalan baik, walaupun bukan ibadat, walaupun adat, orang kata adat, adat biasa, seperti mandi, seperti duduk, seperti berehat, seperti berkenderaan. Tapi kalau niat ibadat mandi, kita niat ibadat. Berbeza dengan adat. Walaupun rehat, dengan niat rehat sekejap untuk buat ibadat seterusnya, dapat pahala. Rehat pun dapat pahala. Ya. Seperti berkenderaan, beli kenderaan mewah macam mana pun dengan niat untuk di jalan Tuhan, untuk melakukan ketaatan, jawabnya berpahala walaupun ianya adat. Jadi niat bukan saja pada ibadat, niat juga pada adat, dan dia boleh mengubah adat menjadi ibadat. Jadi saya rasa walaupun baru sejam, tapi saya rasa kita cukup dulu ya setakat ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.